Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk kepada topik 6.3 iaitu usaha menangani ancaman komunis. Kita akan fokuskan kepada dua tajuk utama. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat dan yang kedua adalah pemekasaan pasukan keselamatan. Undang-undang darurat telah dilaksanakan oleh pihak British untuk menangani ancaman komunis. Antara perkara yang dilakukan dalam undang-undang darurat adalah yang pertama, menahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Yang kedua, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Yang keempat, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan penduduk serta menempatkan semula penduduk. Yang kelima, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, antaranya termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air Peta, Pemuda Radikal Melayu PERAM, PKMN dan Hizbul Muslimin. Perkara yang terakhir adalah dengan menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq. British telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan untuk membanteras kegiatan komunis dengan menubuhkan pasukan polis, tentera dan juga tentera sukarelawan. Polis cawangan khas telah ditubuhkan pada tahun 1950. Guy C. Maddox dilantik mengetuai badan perisikan dan beliau telah menubuhkan cawangan khas yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Tugas risikan yang dilakukan oleh pasukan ini membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas ini memberi sumbangan semasa darurat. Kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dalam organisasi PKM memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Special Constables telah ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Seramai 24,000 orang Special Constables dilatih dan dihantar mengawal ladang dan kawasan lubang. Mereka menjadi barisan hadapan dan menghadapi ancaman komunis. Polis hutan pada asalnya dikenali sebagai Flying Squad. Pada tahun 1951, pasukan ini dinamakan Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Companies. Seterusnya pada tahun 1953, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force, PFF. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Antara tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bakalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan, dan menjaga kubu Jungle Fort. Pasukan polis wanita ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama dan beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Pasukan Snowy-Park ditubuhkan pada tahun 1956. Snowy-Park dalam bahasa Semai dikenali sebagai orang perang. Mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Anggotanya terdiri daripada orang asli, suku Snoy, Semai dan Temuan. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killers. Auxiliary Police juga telah ditubuhkan oleh British untuk menangani ancaman komunis. Pada bulan Desember 1948, terdapat seramai 17,000 orang anggota AP ditubuhkan di seluruh persekutuan Tanah Melayu. Mereka mempertahankan bandar de kampung daripada serangan komunis dan juga membantu menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Police Volunteer Reserve. Pasukan Askar Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1933. Mereka bertugas untuk membanteras gerila komunis di dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mencapai prestasi cemerlang dalam usaha menangani komunis.
Mereka bukan sahaja berjaya menempaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Pasukan sukarelawan terdiri daripada Home Guard. Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Tugas mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh kepada tangan komunis. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung Lantukan. Pada bulan Julai 1951, terdapat sejumlah 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu dan mereka telah berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lumbung biji timah daripada serangan komunis. Pasukan askar Commonwealth telah dibawa masuk oleh kerajaan daripada negara Commonwealth, antaranya Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia, dan Fiji. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di Tanah Melayu. Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Pasukan Sarawak Rangers pula terdiri daripada orang Iban. Tugas mereka adalah menjejaki persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka mahir dalam selok-belok hutan dan cogan katanya adalah agi hidup agi melaban yang bermaksud selagi hidup selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Secara kesimpulannya, untuk menangani ancaman komunis, pihak British terpaksa menubuhkan beberapa pasukan polis, pasukan tentera dan juga pasukan sukarelawan. Dengan adanya pasukan keselamatan ini, kegiatan komunis yang terdapat di Tanah Melayu sedikit sebanyak dapat dipatahkan. Sekian saja untuk topik kali ini. Berjumpa lagi kita di topik yang akan datang.